Macam mana Cikgu Nahira? Dah bersedia ke nak bentang laporan depan pengatur ni? InsyaAllah dah bersedia dah ni Cikgu Alia. Semoga kita berdua dipermudahkan urusan untuk pembentangan kejap lagi. Jom kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Awatif binti Muhammad Bukri dan Nur Nadirah binti Nur Azmi, wakil daripada Kumpulan 3 akan membentangkan analisis data pencapaian murid tingkatan 2. Berikut adalah senarai nama ahli kumpulan. Sebelum itu, saya akan memberi sedikit pengenalan di mana kami telah menjalankan ujian pendidikan Islam tingkatan 2 menggunakan medium Google Form. Set ujian ini telah dilengkapi sebanyak 40 soalan. Seramai 50 orang responden murid tingkatan 2 dari pelbagai sekolah telah menjawab. Berikut adalah senarai sekolah dan bilangan murid yang menyertai. Paparan seterusnya menunjukkan senarai nama murid seramai 50 orang dan skor mereka. Daripada senarai nama murid tersebut, kami telah menyusun skor mengikut tertib menaik dan menyatakan kekerapan murid mencapai sesuatu skor. Seterusnya, kami telah membuat pengiraan mode, min dan median. Skor mode adalah 70 dan 73 menunjukkan kekerapan yang tinggi, iaitu sebanyak 5 orang murid. Bagi min pula, kami menjumlahkan keseluruhan skor kemudian membahagikannya dengan bilangan skor, iaitu 50. Maka hasil pengiraan adalah 68.26. Kemudian bagi median pula, kami menyusun dalam tertib menaik dan menjumlah skor yang berada di tengah, maka pengiraannya adalah seperti berikut. Skor 73 ditambah skor 70 dan dibahagikan 2, maka jawapan bagi median adalah 71.5. Kami telah menghasilkan graf bagi melihat taburan pencapaian murid dengan lebih jelas. Daripada pembacaan graf tersebut, kami dapat simpulkan bahawa graf berpencong negatif dihasilkan. Pencongan negatif menunjukkan bahawa ramai calon telah mencapai skor yang tinggi dan sedikit saja daripada mereka yang telah memperoleh skor yang rendah. Berdasarkan taburan skor, maka boleh ditafsirkan ujian pada kali ini ramai pelajar mendapat skor lebih tinggi daripada skor min, iaitu 68.26. Oleh itu, dua kemungkinan yang boleh dirumuskan dalam hasil ujian ini ialah pencapaian murid tinggi kerana murid yang cerdas atau soalan ujian yang terlalu mudah bagi mereka. Setelah dianalisis, terdapat dua item soalan yang paling senang, iaitu soalan 23 dan 24. Masing-masing memperoleh peratusan yang tinggi, iaitu 96% dapat menjawab dengan betul. Kedua-dua soalan ini adalah soalan yang senang dan mudah kerana 96% dalam lingkungan indeks kesukaran soalan senang itu 80% ke atas. Maka apabila soalan terlalu senang, tindakannya item-item ini perlu diubah suai. Baiklah, seterusnya soalan yang paling susah. Bagi soalan 26 ini, indeks kesukarannya sukar dan sejajar dengan arasnya yang tinggi iaitu aras menilai. Soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang paling susah kerana hanya 18% saja yang dapat menjawab dengan betul. 18% adalah dalam lingkungan indeks kesukaran soalan susah iaitu bawah 20%. Maka tindakannya, apabila soalan terlalu susah, ia perlu diubah suai. Ramai pelajar yang memilih distractor. Oleh itu, kami memilih untuk menganalisis distractor soalan ini.
Analisis distraktor item 26. Jawapan A menunjukkan distraktor yang baik dan berkesan kerana ramai murid dari kumpulan rendah memilih jawapan ini. Jawapan B pula, ia adalah distraktor yang lemah kerana murid kumpulan tinggi lebih ramai jumlahnya yang memilih jawapan ini berbanding murid kumpulan rendah. Jawapan B ialah distraktor yang lemah kerana tiada pilihan dari mana-mana kumpulan. Forest discrimination. Indeks kesukaran soalan 30 adalah 54%, sejajar dengan aras taksonomi bagi soalan ini iaitu aras menganalisis. Soalan 30 masih dalam kategori soalan sederhana kerana 54% adalah masih dalam lingkungan indeks kesukaran soalan sederhana iaitu 20% hingga 80%. Walau bagaimanapun, soalan ini dikategorikan sebagai soalan forest discrimination kerana bilangan pelajar berpencapaian tinggi menjawab betul lebih rendah berbanding pelajar berpencapaian rendah. Seterusnya, eliminate first. Berdasarkan analisis kesemua item soalan, soalan 30 adalah soalan yang akan dihapuskan terlebih dahulu. Soalan 30 dengan nilai indeks diskriminasi negatif 0.04 adalah soalan yang lemah kerana item tidak dapat membezakan jawapan murid yang berpencapaian rendah dan murid berpencapaian tinggi. Ini bermakna murid berpencapaian rendah lebih ramai dapat menjawab dengan betul berbanding dengan murid berpencapaian tinggi. Baiklah, berdasarkan hasil analisis soalan, maka terdapat dua faktor yang mempengaruhi taburan skor murid iaitu faktor minat murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan faktor pembinaan soalan yang mungkin terlalu mudah. Justru, berdasarkan kepada faktor yang mempengaruhi taburan skor murid, terhasillah beberapa cadangan yang mungkin boleh meningkatkan lagi mutu dan kualiti soalan yang dibina. Justru, kami telah menyediakan beberapa cadangan. Cadangan yang pertama ialah pembinaan JSU dan soalan perlu diperhalusi dan memberikan penekanan terhadap 3 aras kesukaran soalan, iaitu mudah, sederhana dan sukar. Selain itu, bagi item soalan yang tidak mencapai kualiti standard yang ditetapkan, perlu digugurkan bagi memastikan setiap item dalam set soalan yang dibina mempunyai nilai keabsahan yang tinggi sekaligus menjamin kualiti soalan. Cadangan yang kedua berkenaan dengan minat pelajar dalam subjek pendidikan Islam juga perlu diambil kira. Oleh itu, bagi menarik minat murid yang mendapat skor rendah, guru perlu memberi penekanan yang sewajarnya kepada kaedah pengajaran dan mempelbagaikan lagi kaedah mengajar bagi menarik minat murid untuk memahami apa yang telah dipelajari. Contohnya, mempelbagaikan BBM yang menarik dan sesuai mengikut topik pelajaran dan tahap pembelajaran murid. Hal ini mungkin akan menarik minat murid dan meningkatkan kefahaman murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Sekian sahaja pembentangan laporan analisis data pencapaian murid yang kami hasilkan. Terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum.